Baru ni ada sabak lagi tak ada baca, iaitu bab khalqil insan khalqan la yatamalak, iaitu kejadian manusia yang tidak dapat mengawal dirinya, tidak dapat menguasai dirinya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sawwara Allahu Adam fil jannah, tarakahu ma syaa an yatrukahu." Apabila Allah menjadikan, merupakan Adam di dalam syurga, dibiarnya Adam selama beberapa ketika, beberapa lama lah. Masya Allah an yatrukahu tu beberapa lama. Dalam masa itu Iblis yutifu bihi, Iblis berkeliaran ataupun musing, berpusing-pusing dekat-dekat Adam tu lah, dekat kejadian Adam tu, tubuh dia yang kaku tu. Dia melihat apa bendanya, apa bendanya. Bila dilihatnya, Adam itu ajwaf, berongga, berongga, maknanya kosong lah, di tengah dia kosong. Arafa, tahulah dia bahawa Adam itu diciptakan dalam keadaan bersifat tidak dapat mengawal dirinya, tidak dapat mengawal dirinya. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan sama dengan makna hadis tadi. Seterusnya baru kita baca saat ini. Bab larangan memukul muka, memukul muka. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu memukul saudaranya, maka hendaklah dia mengelak daripada memukul mukanya, maka hendaklah dia menjauhi mukanya, jadi jangan pukul mukanya. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cuma dengan lafaz yang lebih terang makna dia, iaitu idza daraba ahadukum, tadi qatala. Jadi qatala itu maksudnya daraba lah. Apabila seseorang daripada kamu memukul, walaupun makna asa qatala itu pun boleh juga digunakan, boleh juga digunakan, iaitu apabila seseorang daripada kamu saling memukul dengan saudaranya. Qatala yuqatilu, saling memukul dengan saudaranya, gitu. Dengan syarat satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, supaya tadi juga, idza qatala ahadukum akhahu, cumanya hak selepas tu je bezanya, falyattaqil wajha, maka hendaklah dijauhinya muka, maka hendaklah dia jaga muka. Yang ini jangan dipukulnya muka. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu, supaya tadi qatala akhahu, cuma hak selepas tu beza, fala yaltimannal wajha, maka jangan sekali-kali ditamparnya muka, jangan sekali-kali dia menampar muka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hatim Ibni Hatim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat pertama tu qala Rasulullah, dalam riwayat Ibni Hatim Muhammad bin Hatim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan qala Rasulullah, tu bezanya. Dia kata idza qatala ahadukum akhahu, supaya tadi juga falyajtanib alwajha, supaya mula-mula tu cuma ada tambahan di akhir dia, sebab dilarang. Sebab apa dilarang pukul muka? Kerana Allah menjadikan Adam
atas rupanya. Allah menjadikan Adam dalam rupanya. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum akhahu." Seperti itu juga, falyajtanib alwajh. Bab ancaman yang teruk, yang dahsyat terhadap orang yang menyeksa orang lain dengan tidak sebenar. Dengan tidak sebenar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Hisham bin Hakim bin Hizam, kata perawi, dia lalu di Syam di hadapan beberapa orang yang diperdirikan di bawah cahaya matahari ataupun di bawah panas matahari, dan dalam keadaan dituangkan di atas kepala mereka minyak. Dia pun katalah, dia tanya, apa ni? Apa ni? Qila, ada orang menceritakan kepada dia, mereka ni diseksa, dihukum kerana cukai. Yang ni kerana tidak bayar cukai ataupun bersabit dengan cukai lah. Faqalah, dia pun katalah, siapa? Hisham bin Hakim bin Hizam. Beliau pun berkata, ketahuilah, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa orang lain di dalam dunia ini. Tuhan akan seksa orang yang menyiksa orang dalam dunia. Dengan sanad satu lagi, kata perawi, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah lalu di hadapan beberapa orang ambak, beberapa orang petani di Syam yang diperintahkan, dipaksa berdirilah, diperdirikan, yakni dipaksakan berdiri di bawah panas matahari. Faqala, dia pun tanya, ma sya'nuhum, kenapa mereka begitu? Qalu, orang ramai jawab, orang ramai cerita, kata mereka, hubisu fil jizyah, mereka ditahan kerana jizyah, bersabit dengan jizyah, yakni tidak bayar jizyah, lebih kurang dengan kharaj jugalah, cukai je, satu bentuk cukai juga. Maka berkatalah Hisham, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dalam dunia ini. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, cuma ada tambahan dalam hadis Jarir, iaitu kata perawi, pada ketika itu gubernur mereka ialah Umair, ataupun pegawai mereka ialah Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad di Palestin, gubernur mereka di Palestin ialah Umair bin Sa'ad. Jadi Hisham bin Hakim bin Hizam tadi pun masuk jumpa dengan dia lah, pergi jumpa dengan dia dan ceritakan hadis tadi kepada dia, royak hadis tadi kepada dia. Fa amara bihim fa khullu, maka dia pun memerintahkan supaya dilepaskanlah, buat lagu tu. Mana kira-kira dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Hisham bin Hakim mendapati ada seorang lelaki ketika dia berada di Hims sedang memaksa orang-orang petani berada di bawah panas matahari kerana pembayaran jizyah, berkait dengan bayar jizyah lah. Faqala ma hadha, dia pun kata, apa ni? Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya, seperti tadi juga, iaitu Allah akan menyeksa orang-orang yang menyeksa manusia di dunia ini. Bab perintah
kepada orang yang lalu dengan membawa senjata di masjid atau di pasar atau lain-lain, ghairihima, lain-lain tempat yang ramai orang, supaya menjaga matanya, supaya memegang ataupun menjaga mata anak panah itu ataupun lain-lain senjata lah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya, ada seorang lelaki lalu di dalam masjid dengan membawa beberapa batang anak panah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, amsik bini salihah, pegang mata dia tu, pegang mata dia tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, bahawa ada satu orang bawa beberapa batang anak panah dalam masjid, yang mana mata anak panah itu terdedah lah. Kerana itu diperintahkan supaya dia pegang mata anak panah tu, supaya tidak mencederakan ataupun melukakan mana-mana orang Islam yang berada di dalam masjid itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda menyuruh seorang lelaki yang sedang bersedekah anak panah di dalam masjid, agar dia tidak lalu di dalam masjid dengan membawa anak panah itu, melainkan dalam keadaan dia memegang matanya. Ibnu Rum berkata, kana yasaddaqu bin nabi, dia bawa anak panah tu dengan maksud nak bagi sedekah anak panah kepada orang dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu lalu di sesuatu majlis atau pasar, di tangannya ada anak panah, dia hendaklah memegang matanya. Dia hendaklah memegang matanya. Sekali lagi, dia hendaklah memegang mata anak panahnya, kata perawi. Abu Musa berkata, kemudiannya Abu Musa berkata, wallahi, demi Allah, kita tidak mati sebelum kita, sebahagian daripada kita menghunuskannya di muka sebahagian yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu lalu di masjid kita ataupun di pasar kita, dia pula ada anak panah, dia hendaklah memegang mata anak panah itu dengan tangannya, takut-takut terkena mana-mana orang-orang Islam yang berada dalam masjid itu. Ataupun baginda bersabda, dia hendaklah memegang matanya, memegang matanya, yang ini mata anak panah tu. Ini bab larangan mengacu, isyarat tu, larangan mengisyaratkan senjata, yang ini mengacu senjata kepada mana-mana orang Islam. Walau acu gitu, itu acu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacu kepada saudaranya sesuatu yang tajam, sesungguhnya malaikat melaknatnya sehinggalah dia berhenti berbuat begitu. Ada tadi yang dibaca tadi, boleh jadi dalam kitab dia tu tak ada, hatta yada'ahu, selepas tal'anuhu hatta yada'ahu, ada ke tak ada? Tak ada. Dalam nuskah tu tak ada. Dalam kita ni ada, sehingga dia meninggalkannya. Bertilah, walaupun saudaranya itu adalah saudara seibu sebapanya, tak boleh. Dengan sanad satu lagi seperti juga hadisnya, betul-betul lafaz dia serupa. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Hammam bin Munabbih, dia menyebutkan beberapa hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepadanya. Antaranya ialah hadis ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yushiru ahadukum, seseorang daripada kamu tidak boleh mengacu kepada saudaranya senjata kerana dia tidak tahu. Kerana seseorang daripada kamu itu tidak tahu. Itulah kalau asalnya. Atau kalau ringkas kita kata kerana dia tidak tahu lah. Boleh jadi syaitan akan mencabut senjata itu dari tangannya, dan dengan itu masuklah dia ke dalam gaung neraka. Jadi bila cabut tu kena. Jadi dengan sebab itu dia masuk neraka. Sekat dulu. Tengok bab kejadian manusia itu ialah dalam rupa, dalam bentuk, dalam sifat. Dia tidak dapat mengawal dirinya. Itu sifat manusia. Tidak dapat kontrol diri dia. Itulah kejadian manusia. Sebab apa? Banyaknya gelonggong, gelonggong kosong, tidak berisi. Sehingga apa nama ni, doktor-doktor sekarang ni, saintis buat kajian manusia ni, kalau nak kira macam berisi sungguh, isi sungguh, benda sungguh lah tu, satu titik, satu noktah saja. Hal lain-lain tu kosong. Air ke angin ke gapo ke ikutlah, gelonggong kosong. Hak tu benar sabarlah. Kalau hak tidak hancur pun ajibuz zanab saja tu, hak tu pun halus juga. Hak tu sebenarnya hakikat manusia kalau nak kira sebagai benda. Bendanya setara tu je. Jadi kita duduk tengok besar ni, pasal saat ni lah, dalam bentuk, bentuk ni masih lagi duduk ada. Kalau tidak akan jadi gitu, akan jadi lenyap. Kalau dia letak di bawah panah ke, terdedah gitu lama tak kosek, dia akan jadi gitu sampai jadi kecil. Sampai jadi kecil, halus sangat. Setara tu je wujudnya. Jadi bila Allah SWT membuat Adam ni dalam rupa dia seperti rupa kita ni dalam syurga, dia buat tu mana dalam syurga. Syurga mana? Syurga ada dah. Syurga ada dah. Bukan syurga lain, bukan syurga dalam dunia apa dah. Dalam syurga mati. Lepas tu kita kata apa dalam syurga ada syaitan, itu cerita dulu. Hak kata tak boleh masuk syaitan, tak boleh masuk kafir, itu cerita kemudian akan datang. Ini cerita dulu. Jadi lama lah kejadian dia tu, bentuk tubuh dia tu terusnya situ, tidak disebut berapa lama. Jadi Allah membiarkannya beberapa lama duduk terlentang gitu. Tubuh dia tu sebelum dimasukkan roh senyap gitu. Jadi iblis ada dah. Iblis pergi keliling cerita aku ni, sekeliling duduk tawaf. Yutif itu mana tawaf? Tawaf tu bukan maksud nak memuliakan Adam, tak nak tengok. Apa dia ni? Dia kata gapon. Jadi dia pun tengok mana iblis ni cerdik. Memang orang bisa iblis ni. Dan dia kuat guna logik. Kuat guna akal dia. Sebab itulah bila Tuhan suruh sujud dia tak sih. Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu alasan dia dalam Quran sebut. Itu alasan logik tu. Logik tu. Sebab apa? Macam mana aku nak sembah dia? Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Ini tanah, tabiat dianya, dia akan jatuh ke bawah, rendah ke bawah, api naik ke atas, tinggi. Dia kata gitu. Jadi hak ni pun dia tengok-tengok, berongga. Ada rongga kan kita dalam ni, rongga, berlubang gitu dalam tu. Tahulah dia, mana dia cerdik. Dia boleh buat kesimpulan. Bila dia tengok, dia boleh buat kesimpulan. Tahulah dia bahawa ini adalah suatu kejadian yang tidak dapat mengawal dirinya. Dia buat kesimpulan gitu. Memang sungguh. Memang sungguh apa? Ni dalam hadis disebut. Ke mana-mana iblis tu cerdik. Dia boleh kata dah sebelum jadilah sempurna lagi, sebelum dimasukkan roh tu, tubuh saja tu,
kerangka lembaga manusia tu. Bila dia tengok, dia tengok keliling, dia tengok, dia dapati berongga. Bila berongga, dia buat kesimpulan gitu. Mana tak kemah lah. Orang kata tak kemah. Satu kejadian yang tak kemah, tak kejap, tidak tumpak, kata. Ada kelemahan dia. Ada kelemahan. Dia buat kesimpulan gitu. Memang pun manusia tu begitu. Dia tidak dapat kawal diri dia. Kalau dia nak marah, kalau dia sedih, kalau dia apa-apa pun dia payah nak dapat kawal tu. Hak dapat kawal hanyalah orang yang ikut panduan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ikut panduan tu dia boleh kawal. Kawal kerana ilmu, bukan kerana kejadian asal dia tu. Kejadian asal dia kalau lek gitu, memang tidak dapat kawal. Dia akan terikut-ikut dengan perasaan dia, dengan angin dia. Dia terikut-ikut. Hak boleh kawal tu hak mengaji. Hak mengaji dia cuba kawal. Sebab bukan Nabi ajar gitu. Kalau tidak sampai tu, kalau manusia ni dibiarkan, dibiarkan, lagu mana dia akan jadi tak tahu ke satu. Sebab kita kata manusia ni kalau dilek duduk di kalangan binatang, dia akan reti ke bahasa manusia, tak reti. Kalau dia duduk di kalangan anjing, dia jadi nyalak sepuluh anjing. Itulah bahasa dia. Tu bahasa dia. Dia tak reti semua ni. Dah banyak perkara lagi hak lain-lain yang tak reti. Dia akan terikut-ikut dengan kejadian asal dia. Supaya juga ni kejadian asal dia, kalau dibiarkan manusia ni tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa pengajaran Rasul, dia akan jadi ikutlah angin, ikut angin. Supaya manusia mana-mana pun. Ia jadi bezanya situ. Dengan sebab itulah, oleh kerana ada kelemahan tadi, kelemahan itu boleh ditutup, boleh disempurnakan dengan ajaran. Ajaran ke dia? Ajaran agama. Ajaran agama lah. Hak dapat mengajar manusia bagaimana cara mengontrol, mengawal diri dia. Misalnya baru ni kita sudah jumpa dah kan, kalau dia marah, bagaimana dia nak buat. Nabi kata, aku tahu satu ucapan, kalau dia kata, dia akan hilang marah dia, selalu hilang. Dia kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu antara cara tu. Cara dia tu, cara nak kawal. Atau macam-macam lagi yang tersebut dalam hadis, antaranya ambil air semaya daripada berdiri, duduk, kalau duduk baring, lepas tu tidur, janganlah berlaku. Itu cara nak kawal. Ataupun lari daripada tempat tu, tidak ikut orang. Kalau nak ikut angin manusia, memang dia tak boleh mengalah. Dia tak akan lari, dia nak menang. Itu angin manusia. Orang yang boleh mengalah kerana tak mahu berlaku benda yang lebih buruk, tu orang boleh kawal diri lah. Boleh kawal diri dia. Dan Nabi SAW kata dah baru ni kan, kamu tahukah siapa pahlawan hak sebenar, juara gusti hak sebenar? Sahabat kata hak tak aja kalah lah. Hak kata aja boleh perebah dia. Ada Nabi kata, iaitu orang yang boleh mengawal diri dia ketika dia marah. Kawal diri. Allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang dapat kawal diri dia ketika dia nak marah. Hak tu pahlawan sebenarnya. Hak boleh rocoh orang, perebah orang itu tidak pahlawan sebenar. Pahlawan juga, tidak hak sebenar. Hak sebenarnya di sisi Nabi ni orang yang boleh kawal perasaan. Perasaan tu banyak, bukan marah saja. Perasaan cemburu, perasaan benci, perasaan kasih. Kalau nak kira, tidak terhadlah boleh jadi manusia ni melampau dalam semua perasaan tadi, kalau tidak ada pengawal. Pengawalnya apa dia? Agama. Itulah. Kalau tidak, manusia dia boleh kasih kepada seorang yang akan lenyap, seorang yang tak ada gapo. Dia boleh mati, dia boleh putus telinga, dia boleh putus tangan, tetok kira orang tidur. Boleh manusia. Dari segitu supaya kita tengok bangsa mana-mana pun duduk mana supaya. Tetapi hak beza kalau cinta kepada Allah dan Rasul tu lebih daripada hak lain. Tu ajaran tu, ikut ajaran tu, hak tu. Hak tu bukan semua. Bukan semua. Dia kena tahu, kena beriman dulu.
kena mengaji, kena tahu jasa Rasul, Allah dan Rasul, hak kurnia dia sebanyak mana pada kita. Kita boleh pandai mak kita, ayah kita setara mana. Itu satulah ngaji. Kalau tak ngaji lek gitu ya, dia boleh cinta kepada seorang perempuan lebih daripada mak ayah dia. Dia boleh putus, dia boleh tinggal. Itulah manusia. Itulah kelemahan dia hanya. Hak kata tidak dapat kawan diri itu, itulah. Jadi dalam semua segi dia tak boleh nak kawal diri dia. Kalau boleh kawal, itu kerana mengaji. Kerana mengaji, ada ilmu. Kalau nak kira hak asal, lebih kurang support. Tak apalah. Kemudian kita pergi kepada larangan memukul muka. Larangan memukul muka. Kita kata orang gocor boxing tu, orang boxing tu memang dia tuju muka, baru boleh mata dia dah. Tak boleh gocor boxing, dia tuju muka. Kalau kita tidak nak tuju muka, tuju mana? Pula kita kata itu cerita lain. Itu latihan, itu persiapan untuk lawan dengan musuh. Biar tepat tumbukan kita tu lain dengan maksud belajar begitu. Hak ni dengan maksud untuk mencederakan dia, hak tu tak boleh. Tetapi ke mana-mana pun amalan tu, sukan itu tidak baik. Ke mana-mana sukan itu tidak baik. Sebab apa? Memang nak perebah satu orang ni kan, derah tu gocok muka tu. Kalau gocok muka tak boleh lain. Kalau lain tak jadi, tak kira lah. Boleh jadi dia jatuh markah dia tu. Jadi kena gocok muka. Bayangkanlah setara mana kuat boleh rebah satu orang yang gagah. Hak tu yang jadi kesan dia lama kelamaan, lama banget. Kita kata dia boleh jadi rosak, habis sarah-sarah dia. Hak tu jadi tak molek ke mana-mana. Kalau siapa nak bertanding, nak gapo tuga ni, tapi kalau semata-mata untuk berlatih, persiapan untuk berlawan dengan musuh, tu tak apa. Lawan pedai tu boleh luka lagi, kan nak kira boleh. Tapi kalau semata-mata sukan tu tidak bersih lah, kita kata tidak bersih. Kalau kita kata kita berlawan dengan orang kafir biar dia mati, kita mana tahu, takut dia tak mati dia Islam. Takut dia umur panjang sikit, dia dapat hidayah, mana kita tahu. Sebab tu apa ni, tak bersih lah. Boleh kita kata gitulah. Lepas tu ada orang judi ke apa bela-bela tu, tak kira suku pula tu, tak ada kena-mengena dengan dia, kita kata. Tetapi iyalah, dia sebagai permainan tu, ada yang mengatakan boleh benda tu, harus. Nak kata lebih molek, dah. Kalau semata-mata main tu lebih molek, lebih baik, boleh pahala. Kecuali kalau ada niat tadi, niat persiapan untuk jihad, untuk berlawan, itu boleh pahala. Kalau tidak, kalau selain daripada tu, tak. Titih boleh, ya. Sahur nama, ya, tu. Tapi nak boleh pahala tu, tak boleh. Tak kena raya, takut banyak lagi dosa kita. Banyak lagi dosa kita. Takut gitu ya. Sebab apa? Kita zahirnya nampak gocah muka je, tetapi kesan dia tu tak pandai. Kesan dia tu, siapa orang gila kau, jadi lumpuh kau, jadi hilang ingatan kau, walaupun 10 tahun kemudian. Tapi kerana kita gocah, iyalah kita boleh pitih lah, kita bolehlah jadi juara, kita boleh sahur, boleh. Tapi tak ada. Apalagi kalau sama Islam. Kalau orang kafir pun kita kena mengandaikan seperti tadi. Tak boleh, kita tak tahu. Sebab itulah Nabi SAW nak doa untuk orang kafir, tak molek. Tuhan tegur dia, laisa laka minal amri syai'. Bukan khijamu hak tu. Mu tak tahu dia nak bertaubat ke nak gapo kan, tak tahu. Sebab tu tak boleh. Atas dasar tu hak Nabi nak doa tu, kemudian masuk Islam berapa ramai. Sebab tu Tuhan tegur. Kita tak tahu keadaan orang kafir, walaupun dia kafir pun kita tak tahu. Boleh jadi kalau dia panjang umur, dia dapat hidayah. Dengan sebab kita tu, dengan sebab kita tak tahu dalam ilmu Allah sebenarnya lagu mana. Dengan sebab kita, dia mati dulu, dia mati awal. Itu asal perkara lain lagi, banyak lagi, dari segi hukuman, dari segi denda, dari segi gapo, dalam bentuk tampar, gocok, dan sebagainya. Itu tak boleh berdasarkan hadis-hadis ni.
Berdasarkan hadis-hadis ni tak boleh. Kalau nak bahas pun bahas lain. Bukan masalah dengan apa ni, pekerja dengan siapa-siapa, dah anak sendiri, bini, siapa pun lagu tu juga. Tak boleh muka. Kena bahas lain. Sebab apa? Pasal di muka tu terkumpul banyak keistimewaan, kelebihan. Kita tidak tahu. Jadi alah kau lebih, kau syaitan tambah, kau gak ataupun memang ring kita dah menyebabkan jadi buta mata dia, menyebabkan jadi beringung hidung kita kata semua sepanjang hayatnya, menyebabkan jadi tuli telinga duduk di muka belakang. Jadi belok hidung pun hudud dah. Jadi belok hidung pun hudud dah. Jadi dengan sebab itu dia larang muka. Kalau nak bahas apa, bahas punggung kita kata gitulah. Bahas tanda kita tidak suka sekadar tu. Tapi kalau menyebabkan jadi cacat, itu tak boleh sama sekali, jadi haram. Kalau tidak jadi cacat, nasib baiklah kita. Nasib baik. Ikutlah kalau kita baca hadis tadi dalam bentuk pukul, gocoh, tampar ke apa tu masuk belakang. Masuk belakang di situ. Jadi tak bolehlah pukul begitu. Kemudian hak sekarang ni peraturan buat apa kan di sekolah-sekolah, tak boleh bekah, tak boleh molek tu sebenarnya. Takut jadi melampau, terlajak. Sebab manusia ni kejadian dia tidak dapat mengawal diri dia. Dia royak dah tu. Tu takut jadi terlajak. Bila terlajak tu boleh jadi patah. Kalau kita kata lengan pun boleh jadi patah. Boleh jadi cedera. Terutamanya di muka. Kalau di lain pun mana kena terkawal lah sebenarnya, lebih molek gitu. Kena terkawal, tak boleh sewenang-wenang. Jadi semua beberapa hadis tu disebutkan lebih kurang aja. Cuma dia kata idza qatala ahadukum, itu kalau kita pakai makna asal dia, apabila seseorang daripada kamu berbunuh-bunuhan atau saling membunuh, saling perang dengan saudara dia, bala. Mana jangan bahas muka. Jangan bahas muka. Katakanlah tapi banyak berlaku orang gerai lah pasal gerai. Orang curi kan, selama mana dah gerai orang kan curi gerai. Apabila orang boleh hingga tu dah tak tahu, hak dulu kau orang lain kau tak tahu dah. Gerai. Jadi pelepas gerai. Sebab manusia tidak boleh mengawal diri dia. Tak dia dah. Tidak dapat mengawal diri dia kalau dia nak marah. Gocok muka. Tak boleh. Walaupun dia curi pun dia suku, dia salah suku. Takut-takut sanilah. Kena beringat, jangan lebih-lebih sangat. Sebab itulah mengikut peraturan pun tak boleh gocok-gocok gitu. Boleh pun dia tak tahu gitu, dia pun gerai juga. Dia pun tidak dapat mengawal diri dia. Kalau nak kira peraturan dia salah. Dia tak boleh lock orang bahas gitu. Dia sendiri nak bahas pun tak boleh. Tapi pasal gerai saat ni lah. Jadi dia lock. Kalau tahu dia tu tahu, memang orang boleh dakwa dia pula. Apa yang tak suka. Sebab tak boleh. Dia pun itu peraturan itu betul dah. Hak dalam Islam ke peraturan hak dunia biasa ni memang gitu dah. Tetapi kerana manusia ni tidak dapat mengawal diri dia tadi, nak marah terlajak, dia boleh berlaku begitu. Dan hukuman dia nya, orang curi, hukuman dia ada dah. Tu je kalau mengikut hak sebenar. Kalau mengikut peraturan biasa ni, dia ada lah berapa lama masuk jail. Itulah hukuman dia. Sebenarnya. Jadi hak lebih-lebih kita nak bahas siapa patah, siapa gitu gini tu, kena bayar tu denda tu. Kalau nak kira tu. Dia kisah tu. Hukum kisah termasuk dalam hukum kisah. Kita kena bayar sebanyak mana ganti rugi kalau patah gigi dia ke apa. Hak mana terlibat. Dia masuk kot tu pula. Itu tidak mengambil kira dari segi kalau dia mati. Kalau dia mati, maknanya hukum kisah. Supaya dia curi suku hak tu. Kesalahan dia tu kita benci, suku hak tu. Tapi dari segi tindakan salah. Salah dari segi dunia, salah juga dari segi agama. Memang dia tahu. Tetapi begitulah. Maknanya orang-orang yang pukul lebih-lebih tu dia sebenarnya termasuk dalam berdosa, dia kena bertaubat juga. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
salah sebenarnya. Kalau dia sudah buat, itu terlajak. Terlajak. Terlajak tu kena minta ampun dengan Tuhan. Paling tinggi, mana katakanlah orang curi, dia kena kerat tangan. Tu hukum dia. Bila dia sudah menjalani hukumnya, tak ada siapa dia pun boleh kata dia buat gelar ke dia, tak boleh, dosa. Tu je, sekatu. Cuma saat ni lah kata orang gerai. Sebab itulah perlu kita latih, ajar diri kita supaya jangan melampau. Biar dapat kawal diri kita, dia sepatutnya dapat hukuman lagu mana. Tapi orang gerai saat ni lah, dia hantar ke polis pun mentah sehari dua dia lepas. Dia buat pula. Lepas tu hukum kerat tangan lalu. Banyak kita sudah lalu dah bincang dah bab tu. Bab jenayah dulu dalam kita hadis Muslim ni pun sudah bincang dah. Bahkan termasuk dia bab curi, bab apa termasuk di bawah rundingan lagi. Di bawah rundingan lagi. Jangan sampai kepada pihak penguasa, pemerintah. Sebelum pada tu kita boleh kira sama ada beranak. Sebab kita tepuh kereta orang lah. Tepuh punggung kereta orang lah. Jadi kita nak pelesan luar mahkamah, kau nak naik mahkamah. Kalau naik mahkamah, dia tetap dengan peraturan dia, kita boleh pelesan bawah. Gila, susah mahkamah masa lama nak boleh kau selesai tu, pergi mari ke mahkamah dah. Lepas tu tak ada sebelah mana pun. Nak boleh kau selesai tu bukan main payah. Gila, kira saya bayar. Dia pun terima, dia setuju, tak apa, boleh selesai. Supaya juga curi ni, anak-anak hamba bodoh, dia tak cerdik. Orang tak cerdik dalam adik-adik dia tu, dia lah tak cerdik sekalinya. Jadi kalaulah dia tahu hukuman ni kerak tangan ni, dia jejak molek, dia tak akan buat. Tapi dia tak cerdik. Tapi dari segi balik apa orang nampak molek. Nampak molek. Tapi manusia tak cerdik ni 30 pun tak cerdik lagi. Orang 30 tak cerdik lagi. Jadi ginilah, sialah kamu ni, anak hamba ni. Bagaimana kalau hak curi tu saya bayar balik. Lepas pada tu, kalau nak lebih lagi, sekali ganda saya beri lagi. Tak usahlah bawa kes ni ke atas, naik ke atas, tak usah. Dia boleh selesai, tidak mesti kat tangan. Walaupun sudah cukup nisab dah. Apa lagi kalau tak cukup? Dia benda lagu tu. Masih lagi boleh berunding. Bukan kata tak boleh, mesti kena bawa ke atas, tak boleh nak kira. Tidak begitu. Ni dulu kita sudah bincang dalam Syarah Muslim sendiri di Imam Nawawi ayat lagu tu. Antaranya yang dibincangkan dulu tu, benda ni benda boleh selesai sama sendiri, sesama kita di bawah. Tidak naik kata mahkamah dah. Jadi hak ni lagu tu. Kalau sekiranya dia bahaya tu mana jadi cedera, termasuk dalam hukum qisas, wal juruh qisas. Termasuk dalam hak tu, dalam Quran sebut wal juruh qisas, segala bentuk luka, kecederaan ada kisasnya. Jadi kisas tu sama ada dicederakan kembali. Kebanyakan ulama kata tak boleh lagu tu, payah. Tidak akan jadi tepat. Jadi dia kira dalam bentuk diat, bayar ganti rugi dia panggil. Kalau gigi seputung berapa? Gigi seputung berapa? Dia kena denda. Baru lepas hak dunia. Lepas tu hak Nabi SAW duk pesan semua dah, bila orang tu mengucap dia berarti dia telah memelihara darah dia, harta benda dia, darah dia. Jadi kes darah tidak kemuncaknya memanglah bunuh. Tapi sebelum pada tu kita gocok darah hidung dia, kita gocok patah gigi dia, darah juga kan? Darah juga tu. Mana kita tak boleh buat gitu kecuali dengan hak. Dengan hak, kalau mengikut mazhab Syafi'i dan ramai lagi orang-orang lain, dia kata kalau dia patah gigi kita boleh patah gigi dia. Hak sama, tapi kena uting molek dah. Nak pakai patah lain dah. Sebab tu kebanyakan ulama tak sih pakai hak tu. Lepas tu kalau betul pun gigi yang sama, boleh jadi dia tidak sama kukuh dia tu. Hak jogocah tu dia gonjang dia gigi dia. Orang sudah molek tak sakit ke satu. Jadi lagu mana nak suruh tepat tu? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Serupa, nak jadi serupa. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Semua ada mithlu. Tuhan tak sama. Kalau dari segi hukum ni biar serupa. Nak boleh serupa lagu mana? Tak akan serupa kalau dalam keadaan tadi.
Kalau salah gocok je dua pula patah. Lagu mana? Jadi hak tu gocok ni pula. Sampai ke bila nak dah? Susah tu. Susah. Jadi hak senang sebab tu ulama-ulama ambil kalau benda lagu ni dalam kes jenayah ni dia pakai diat. Bayar ganti rugi. Pampasan. Misalnya kalau luka setara ni berapa? Tu atas hakim. Putusan hakim nak letak berapa tu. Jadi benda ni termasuk dalam hak tu. Walaupun dia seorang guru pun, dia tak boleh buat. Dia kena bayar ganti rugi. Dia tidak ada hak sampai begitu. Sebab tu benda payah tu. Benda payah. Sebab cuba kita perhatikan, letak tadi manusia tidak dapat mengawal diri. Patut amal riba ni. Tak sabar. Sebelum pada ni orang yang dapat mengawal kemarahan dia, hak itulah sebenar pahlawan. Ini dia kait, saling kait bab ni. Comel cara dia susun. Comel. Jadi sebab apa kita lagu tu lah, bila kita nak marah kita tuding muka. Sebab situ tumpuan utamanya. Kalau orang boxing pun dia muka juga sasaran dia. Kalau orang gocok pun dia nak situ juga. Sebab kalau lain dia rasa kurang, tak sempurna. Tetapi padai kau? Itu soalannya. Padai kau? Jadi kalau tak padai, tak boleh lah, memang tak boleh. Dan beberapa hadis ni nampak lebih kurang serupa. Cuma akhir tu dia kata bapa ia jadi tak boleh. Bapa yang jadi tak boleh, dilarang pukul di muka tu. Bapa pukul kau, gocok kau, tampar kau, ikutlah lagu mana-mana pun, bapa tak boleh. Sebab disebut fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi, kerana Allah menjadikan Adam, kalau kita mengikut makna asal ala itu atas rupanya. So kalau kita mengikut kesesuaian dari segi bahasa kita, mungkin orang tak apa guna atas begitu. Jadi Allah menjadikan Adam dalam rupanya. Rupanya tu siapa? Balik ke siapa? Balik ke siapa? Allah menjadikan Adam atas rupanya, menurut rupanya, dalam rupanya, ikutlah, lebih kurang tu maksud dia. Rupanya tu rupa siapa? Rupa Allah ke rupa Adam? Dia ada dua pendapat situ. Dia ada dua pendapat. Imam Nawawi pun panjang juga. Cuba kita perhati dalam syarah Imam Nawawi. Dia kata fahuwa min ahadithis sifat. Ni hadis ni termasuk dalam hadis-hadis mutasyabihat yang menyatakan sifat Allah. Kalau kita kata ini jadi sifat Allah, bermakna Allah menjadikan Adam atas rupanya, rupa Allah lah. Jadi rupa tu sifat dia. Rupa tu salah satu sifat Tuhan. Lepas tu sifat Tuhan lagu mana? Serupa dengan orang. Rupa ada rupa gitu. Tu tak apalah, dia bincang. Dia kata perbincangan panjang lebar sudah berlalu dah dalam Kitabul Iman dulu. Lama dah lah. Mula-mula dulu Sahih Muslim ni aja dah. Jadi ada antara ulama tak bincang. Dia tak takwil. Dia kata lagu mana? Kita beriman bahawa ini adalah benar zahirnya, tetapi zahirnya tidak dimaksudkan. Yang ni rupa tu bukan kata rupa orang, kau rupa gapo-gapo dah. Tapi dia kata rupa lah, kita terimalah. Tapi rupanya tidak serupa dengan makhluk. Itulah. Dan ia adalah dia ada makna yang layak dengannya. Mana ini salah satu sifat Tuhan. Inilah mazhab jumhur salaf. Dan hak inilah hak lebih cermat, hak lebih selamat daripada kita takwil, kita kata makna gini surah. Surah tu maknanya salah satu sifat Tuhan. Ia tidak serupa dengan makhluk. Cuma perkataan dia saja serupa. Sebab dia kata tangan lah, dalam Quran sebut tangan. Tangan Allah. Tangan bukan bermakna serupa tangan makhluk. Tapi dia kata tangan, kita kata tangan lah. Tapi tangan yang layak dengannya, tangan yang tidak menyerupai makhluk sama sekali. Dia sebut. Yang kedua, pendapat yang kedua, iaitu boleh ditakwil sesuai mengikut yang layak dengan kesucian Allah dan kebesaran Allah, dan dengan keyakinan bahawa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
kita boleh takwil. Maziri berkata hadis ini dengan lafaz ini sabit, memang sahih. Memang sahih. Sebahagian mereka, yakni ulama hadis, meriwayatkan hadis ini dengan lafaz lagu ni. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Tetapi hak ni tidak sahih, kata dia. Mengikut ahli hadis, ni tidak sahih. Seseolahnya orang yang meriwayatkan begitu, dia menukilkan dengan makna, dia riwayat dengan makna, bukan riwayat berdasarkan lafaz dia. Dan dia tersalah apabila dia riwayat dengan makna. Maziri berkata lagi, dia kata Ibnu Qutaibah tersalah dalam menghuraikan makna hadis ini. Dia pakai mengikut zahir, kata dia. Dia pakai mengikut zahir. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ada surah, ada rupa, tetapi tidak seperti rupa-rupa yang lain. Tidak seperti rupa makhluk. Tuhan ada rupa, tapi rupa yang tidak serupa dengan makhluk. Rupa ada. Gitu. Apa yang dia kata ni zahirul fasad. Tak betul. Tak betul lagu ni. Sebab kalau kata rupa, dia mesti ada susunan dia, bentuk dia. Dan setiap yang berbentuk tu baru, kata dia. Allah SWT ni tidak baru. Dia tidak terbentuk daripada beberapa lapisan ke, daripada beberapa benda ke. Tidak. Jadi Tuhan itu laisa musawwaran, tidak berupa. Ni aliran Asy'ariyah lagu ni ni. Mewakili Asy'ariyah. Hak Imam Nawawi sebut tadi tu dia ayat dah salah lagu tu. Jadi Ibnu Qutaibah ni mengikut salaf lah. Cuma orang-orang yang tak suka tu dia kata lain, salaf lagu lain. Salaf dia terima itu sebagai sifat. Dia terima itu sebagai sifat. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada yang kedua tadi, dia kata rupa juga, cuma rupa yang layak dengannya. Kalau kata gini, kata dia puak-puak mujassimah lah. Seperti puak-puak mujassimah. Puak-puak mujassimah pun dia kata Tuhan itu berjisim, tapi jisim tidak seperti jisim-jisim yang lain. Boleh ke orang kata lagu tu? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Kata dia gitulah. Jadi bila dia tengok orang-orang ahli sunnah ni berpendapat Tuhan Al-Bari Subhanahu Wa Taala syai'un la kal asya', mereka kiaskan penggunaannya dan mereka kata Tuhan itu jisim, tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain. Moga Tuhan tu kan, orang ahli sunnah terima Tuhan itu sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Ini perbahasan dia pergi kepada ilmu kalam pula lah. Tapi sesuatu, orang ahli sunnah terima tu. Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar gapo pun dia sebut Tuhan itu sesuatu, tetapi tidak seperti sesuatu yang lain. Sebab apa? Dia pegang dengan ayat Quran. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Dia pegang dengan itu. Dia pegang dengan itu lah. Jadi disebut Allah itu syai'. Jadi apabila kata syai' itu mesti ke bila kata sesuatu tu sesuatu sebuah makhluk? Tidak. Jadi buat mujassimah ni bila dia tengok orang ahli sunnah ni kata Allah itu syai', tetapi tidak seperti asya' yang lain, benda-benda yang lain, mereka pun kiyah. Bolehlah kalau lagu tu kita kata tu Tuhan tu jisim, tapi tidak serupa jisim yang lain. Tak boleh. Sebab apa? Tidak ada nas. Orang ahli sunnah dia pegang dengan nas. Kalau tadi dia kata boleh, kita kata Allah itu syai', boleh. Sebab apa? Sebab ada dalam Quran. Jisim ni Tuhan ada jisim, tapi tidak serupa dengan jisim. Ada? Tak ada. Jadi kita tak boleh kias. Dalam bab akidah ni tak boleh kias. Hak tu pula kata mu kata lagu tu bila mu kata Allah itu syai', bermakna Allah itu makhluk. Idza aradna an naqula syai' an naqula apa benda ni? Kun fayakun tu. Innama amruhu idza arada syai'an, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu, mana kalau Tuhan nak sesuatu tu tidak benda baru kan ni. Dia pun kata kun fayakun, jadilah sesuatu itu. Jadi sesuatu ni Tuhan. Kita kata Tuhan tu sesuatu juga. Sedangkan sesuatu tu benda yang Tuhan nak jadikan.
Macam mana? Orang ahli sunnah tak kira. Dah muka ayat tadi ada, ayu syai'in akbaru syahadah qulillah. Boleh dah kita kata Allah tu syai'. Walaupun ada jenis syai' tu jenis syai' jadi makhluk, kena buat. Tapi Allah tu bukan lagu tu. Masalahnya kita boleh kata Tuhan itu syai', sebab ada dalil. Tapi kalau kita nak kata jisim, tak boleh. Walaupun kita kata dia jisim, tapi tidak serupa dengan jisim makhluk, tak boleh kata. Gitu. Sebab kita kata Tuhan ada mata, padahal dia ada pelupuk mata kau. Dia ada bulu mata kau. Mentah kata mata, jadi kita kata dia ada bulu mata. Tak boleh lagu tu. Dan dia tak sebut. Gitu. Setakat mana dia sebut? Tak boleh kita lebih. Kalau lebih, dia jadi mujassimah. Mujassimah tu betul lah. Ni dia sebut ni. Beza dia, Imam Nawawi sebut, iaitu lafaz sesuatu tidak semesti menunjukkan baharu, dan dia tidak semestinya seperti benda baharu. La yatadammanu ma yaqtadhihi. Adapun jisim dan surah ni, dia mesti terbentuk daripada beberapa benda. Baru orang panggil jisim. Baru orang panggil jisim. Sebab itulah kalau orang belajar falsafah pun dia ada bahas tu, falsafah tabi'iyah. Gapo dia jisim, dia kata, iaitu sesuatu yang ada 3 dimensi. Kita boleh ukur dari sudut panjang, lebar dan dalam dia. Ni jisim. Tinggi dia sepanjang mana? Kod ni boleh kita ukur belakang dari segi lebar, panjang dan umur, tebal dia. Mesti dia ada ketebalan dia sepanjang mana. Itu jisim. Jadi tiba-tiba kita nak kata hak lagu tu kepada Tuhan, tak boleh. Sebab sifat makhluk. Hak tu sifat makhluk, tak boleh. Sebab itu dia kata jisim dan surah. Jisim dan surah, dia mesti ada benda tersusun daripada beberapa perkara. Kalau kita kata jisim manusia, darah, daging, tulang, orak, apa tu, yalah, dia terbentuk daripada beberapa perkara. Murakkab lah tu, daripada beberapa benda tadi. Itulah jisim manusia. Dia sebut gini je. Tetapi kalau kepada orang-orang mengaji falsafah, ni sebut gini ya, jisim dan surah. Tapi kalau orang-orang mengaji selapis, dia kata jisim dan rupa. Bukan, surah ni lagu lain. Orang yang mengaji falsafah tabi'iyah, dia tahu jisim ni benda sesuatu yang tidak semesti berupa. Dia ada surah tu baru dia berupa. Sebab kita kata, ini contoh, dia panggil hayula. Cara kau falsafah pula, biarlah sikit sikit. Sebab kita kata tepung gandum, ketika dia tepung diuli tu boleh kata gandum. Dia serupa. Baru kita boleh kata ondel-ondel kau, teri mandi kau, apa, apabila ada bentuk dia, apabila ada surah dia. Surah tu pula dia panggil ada 2 pula. Surah jismiyah, satu lagi surah nau'iyah. Dia ada 2 pula. Jadi sini ni semua tu orang panggil jisim kau, surah jismiyah kau, surah nau'iyah kau, hayula kau, gapo kau dalam falsafah tu, makhluk, benda belaka. Tuhan tidak boleh lagu tu. Itulah orang kata kalau bahas ilmu kalam ni dia pergi kepada falsafah tu, lagu tu lah. Imam Nawawi pun sebut sini ni, Maziri sebut ni, jisim dan surah. Dia isyarat kau tu dah lagu. Kalau lagu tu, itu adalah ciri benda, ciri makhluk. Sebab itu kita tak boleh kata Tuhan tu jisim serupa dengan, tidak serupa dengan jisim yang lain, tak boleh kata. Serupa kita kata dah Tuhan kita kata ada mata, jadi kita pun nak kira dia ada telinga dia ada gini-gini, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dia ada hidung misalnya, kita kata tak boleh. Setakat mana dia sebut, itu ahli sunnah, pegangan ahli sunnah, kita terima setakat tu. Itu pun dengan percaya bahawa tidak serupa dengan makhluk. Setakat tu. Dari satu segi nampak macam jisim juga, terima juga mata, tangan tu, tetapi pada hakikatnya tidak. Sebab kita percaya tidak serupa dengan makhluk. Tapi perkataan jisim boleh ke nak guna, walaupun kita kata tidak serupa makhluk, tak boleh. Perkataan jisim, perkataan mata
perkataan tangan boleh sebab dia sebut dalam Quran, dia sebut. Kalau dalam hadis sebut tak apa, kita boleh kata gitu. Hak dia tidak kata tak boleh. Tu benda. Jadi serupa juga sini, dia duduk bahas ni surah. Sebab jisim dia tak boleh berpisah dengan surah. Kalau dia berpisah dengan surah, kita tidak dapat tentukan gapo dia. Kita tidak dapat tentukan dia tu ada undang ke, terima di ke gapo. Sebab apa? Duduk dalam bentuk apa ni? Tepung yang dikamel, orang kamel tu, yang diuli. Gitu. Baru ada bentuk apabila kita bentukkan dia. Jadi surah, kita nak kata Tuhan ni ada surah, tak boleh juga. Sebab apa? Ini ciri makhluk, benda. Dia kata. Tetapi ahli hadis, puak-puak salaf kata, dah dia kata dalam hadis ni ada surah, surah lah. Kita boleh kata dah lah. Kita tak boleh kata dia tu jisim. Tu tak boleh. Sebab dia tak pernah kata. Tapi kalau kita kata dia tu ada surah, dan bukan dalam hadis ni sebut. Tapi surah tu tidak serupa dengan makhluk. Gitu. Itu beza dia sikit lah. Walaupun surah tu ciri benda, ciri makhluk, tetapi dalam hadis ada sebut dikaitkan dengan Allah. Maka kita kata ini salah satu sifat dia. Itu mengikut salaf dan ahlul hadis. Tak apalah. Ini dalil baru kata dia. Pelik kata dia Ibnu Qutaibah ni. Bila dia kata surah la kaswar. Tuhan ini ada surah, tetapi surah yang tidak seperti surah-surah lain. Surah tu maksudnya rupa lah. Jadi dia pelik. Sebenarnya Ibnu Qutaibah tu dia aliran tu, aliran ahlul hadis. Jadi Maziri ni aliran Asy'ariyah. Jadi dia berasa pelik lah. Sebab tu orang Asy'ariyah pelik. Dia kata orang ahli hadis kata Tuhan ni ada suara. Kalam Allah tu ada suara. Memang Imam Bukhari pun terima gitu. Tapi suara yang tidak serupa dengan makhluk, kata dia. Sebab ada dalam hadis, dia sebut. Dia mahu tunjuk pegas itu. Jadi Maziri ni tak cara ni. Kawan ni yang kata ada surah tu sebab adalah hadis ada. Dia pun tidak kata Tuhan tu ada jisim. Ibnu Qutaibah, dia sekadar kata Tuhan tu ada surah. Tapi surah tidak serupa dengan surah-surah yang lain. Serupa syai' la kal asya'. Sesuatu yang tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Gitulah kata dia. Sedangkan kalau mengikut zahir hadis ni, mengikut pendapat dia, berarti Tuhan menjadikan Adam mengikut rupa dia. Jadi Adam tu serupa dengan Tuhan lah pula. Dan dia kata Tuhan tu ada rupa tapi tidak serupa dengan makhluk. Tak ada serupa ke mana. Dia kata Tuhan menjadikan Adam atas rupa dia. Adalah serupa. Jadi Tuhan, Adam dia serupa dengan Tuhan pula. Waktu dia kritik tu, dia kritik. Kalau kita kata Tuhan ni ada rupa, berdasarkan hadis ni, rupa Adam tu serupa dengan rupa Tuhan. Itu serupa dah lah. Mana dia mau kata tak serupa je? Tak ada dah lah tak serupa tu. Kalau pakai hadis ni. Ibnu Qutaibah tidak kata begitu. Dia kata lagu lain. Surah tu kita terserah pada Tuhan. Bukan atas rupa Tuhan tu ada rupa sebab makhluk. Tidak. Dia pun tak terima hak tu. Tapi Maziri ni kata pelik. Sebab apa? Dia aliran lain. Bila aliran lain dia akan beza lah sikit sebanyak tu. Cuma sebenarnya hak ni masih lagi ahli sunnah belaka. Masih boleh lagi. Kalau dia kata Tuhan tu ada surah, sebab dalam hadis ni ada. Surah tu lagu mana? Tak tahu. Adakah surah tu sebuah makhluk? Tak ada siapa ke Asy'ariyah ke ataupun puak-puak salaf ni ada hadis kan? Tak ada siapa kata serupa dengan makhluk. Baik, hak terima semua. Tuhan tu mendengar. Jadi dia dengar dengan telinga. Orang Asy'ariyah pun tak kata tidak. Dengan sifat dia, sifat mendengar dia. Orang ahli hadis pun kata lagu tu sifat mendengar. Kayak manusia pun, binatang pun ada sifat mendengar. Tetapi sifat mendengar tu tidak serupa dengan makhluk yang lain. Tak boleh faham. Surah ni pun lagu tu. Dia bagi ikut serupa tu. Tapi ikutlah masing-masing bahasa sedap kan. Ni segerak baru tak habis lagi ni. Tak habis lagi, nanti nak bincang lagi ni. Segerak baru selapis dari segi kalau orang kata surah tu ha tu rupanya nya tu balik kepada Allah, maka tak pakai lagu pada. Kalau kita kata nya tu balik kepada Adam, selesailah. Tak ada bala apa lah. Mana Tuhan menjadikan Adam tu atas rupa dia lagu tu.
Tidak kata mula-mula jadi rupa lain, mari dalam dunia tukar rupa. Supaya syaitan mula-mula rupa lain, iblis, mari ke dalam dunia Tuhan buat dalam rupa ular. Lagu lain. Adam ni jadi dalam syurga, bila mari dalam dunia dalam rupa tu, dalam rupa hak kejadian dia dalam syurga. Sebab tu bukan dalam rupa lain. Walaupun dia dihukum lah, katakanlah dia salah lah, dihalau lah daripada syurga, tapi rupa dia tidak berubah. Itu kelebihan manusia berbanding dengan hak lain. Sebab hak lain bertukar rupa. Bila dia halau ke dunia, halau daripada syurga tu, dia jadi bertukar rupa. Adam tidak begitu. Kalau kita pergi situ selesai. Nanti tu pasal dia tak habis lagi ya? Dia kata ini bermakna dua surah itu mengikut pendapat Ibnu Qutaybah jadi sama. Jadi hak dia kata tidak seperti surah-surah yang lain, mana rupa-rupa yang lain bercanggah dah lah. Mana boleh, tak betul kata dia. Ni dia bantah. Tak betul lah. Kita kena faham Imam Nawawi ni seumur pun kali benda-benda lagu ni hak berkenaan dengan sifat Allah ni dia mari dua. Satu hak salah, yang kedua hak khalaf. Dan ayat kedua-duanya boleh. Cuma dia lebih cenderung kepada Asy'ariyah. Kalau kita perhati Imam Nawawi ni lebih cenderung kepada Asy'ariyah. Banyak perkara misalnya dia mari hak Maziri ke apa, hak kritik hak tu. Dia tidak kemah hak tu, tapi dia mari hak ni, hak orang kritik hak tu. Sebelum pada tu dia mari dah hak tu pun betul juga hak tu. Kita nampak begitu. Jadi setengah-setengah orang kata ulama-ulama hadis ni dia pakai hadis belaka, dia tidak Asy'ariyah. Tak betul. Berapa ramai ulama-ulama hadis ni, pengarang-pengarang syarah hadis ni Asy'ariyah. Dengan sebab itu jangan gaduh nak menyesak tak satu kali lah. Takut balik kita pula. Sebab apa ni? Ramai ni tengok Maziri ni bukan main orang Asy'ariyah. Ibnu Battal syarah Bukhari Asy'ariyah. Hafiz Ibnu Hajar Asy'ariyah. Sebut ramai lagi. Jadi kalau kita kata sesat hak lagu ni, ramai benar sesat. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Sikap kita dengan ulama-ulama yang dia akui, yang muktabar, tak boleh gitu. Kerana kita kena anggap salah orang yang kata gitu. Salah. Dia kena betul. Jadi demo ni walaupun dia terima lagu ni, tapi hak salah tu dia tetap terima. Bukan dia tak terima. Jadi apa nak balas dengan dia? Tak ada pasal nak balas tu. Tengok ni dia bahas ni. Jadi bahas ni walaupun guna falsafah, guna apa, tak apalah, mana dalam batas dia lagi. Dia nak menegakkan kebenaran tu, dia gunalah. Masing-masing guna ilmu masing-masing. Dia bahas lagi. Kalau mu kata surah tidak seperti rupa, tidak seperti rupa-rupa yang lain itu dengan arti tidak terbentuk daripada beberapa juzuk, itu bukan surah lah. Kan lagu tu pula dia bahas. Tak apalah. Jadi lepas tu rekah ceritanya, khilaf ulama tentang takwilan terhadap hadis ini. Satu golongan mengatakan dhamir ini pada suratihi ini balik kepada al-akh al-madrub. Yang pertamanya dhamir ala surati ini balik kepada Allah. Kalau balik kepada Allah bahasanya seperti tadi lah. Kalau balik kepada Adam, maka Allah menjadikan Adam atas rupanya. Mana tidak jadi Adam ni daripada beruk ke dulu dah. Lepas tu kembali sekian-sekian lama mengikut teori evolusi tu, kita kata baru jadi manusia. Ada. Jadi Tuhan menjadikan Adam lagu tu dah jadi awal lagi, atas rupa dia kemudian tu. Tidak kata melalui proses sekian-sekian lama jadi baru jadi manusia. Asalnya kejadian dia lagu lain. Tidak. Yang kedua, Tuhan menjadikan Adam dalam syurga tu dalam rupa manusia ni. Bila dia turun ke dunia, dia halau, walaupun dia dihalau, dia salah, dia tetap dengan rupa dia. Cuma sifat dia berbeza. Rupa dia tetap sama. Sifat dia lagu mana? Duduk dalam syurga tak kecing, tak berak, tak lapar, tak dahaga. Bila dia mari sini, tu beza. Tu beza. Tapi dari segi rupa dia lagu tu tak ada bertukar walaupun mari ke dalam dunia. Rupa dia. So kecil besar itu lain. Dalam syurga tinggi Nabi Adam berapa puluh hasta.
Dan akan datang dalam hadis sebut manusia ni akan jadi tinggi tu 60 hasta, duduk dalam syurga. Mana tak boleh masuk ni masjid ni. Masjid ni mana kalau kita kata rumah kena tinggi benar lah, besar-besar lah. Orang besar. Nabi Adam lagu tu, cuma dia mari dalam dunia Tuhan kecil dia. Tapi rupa tu juga, rupa manusia tu juga, cuma daripada besar kepada kecil. Tu je beza ni. Adapun orang faham Nabi Adam zaman dia tu 60 hasta, lepas tu orang kompendek sampai akhir zaman tu dah. Itu tak betul, bukan lagu tu maksud dia nya. Maksudnya Tuhan buat dalam syurga dia tu satu, bila mari dalam dunia dia tu maknanya supaya kita lebih kurang kita ni lah. Cuma kalau nak tinggi sikit besar tu supaya kita lah ni lah, bangsa-bangsa pun tidak serupa. Jadi setara tu bukan makna kau pendek. Kalau lagu tu sebelum nak kiamat ada bahasa cik orang ada. Ada kalau lagu mana lepas tu sampai Nabi Ibrahim tu tidak jauh mana dengan Nabi Adam. Kalau kita tengok tapak kaki dia duduk maqam Ibrahim dekat Kaabah, lebih kurang kita ya. Tidaklah duk besar pelik sepogasi gitu. Tak ada lagu tu. Menunjukkan sebenarnya bila mari dalam dunia tu memang dia pendek dah, kecil dah, saiz dunia, tapi rupa dia tetap rupa tu. Tu nak cerita sini. Jadi ada ulama ta'wil kata dia dhamir ni pada surat ini balik kepada saudara yang dipukul itu. Inilah zahir riwayat Muslim. Jadi kerana Allah menjadikan Adam atas rupanya, yang rupa orang yang dipukul tu mungkin kena beringat sikit. Rupa tu ada tu. Kalaulah satu orang tu rupa dia betul-betul serupa Muhammad, serupa Nabi kita, lepas tu kita nak ejek dia, kita nak arangnya, kita nak pukul dia, tiba-tiba ada orang kata serupa Nabi tu, mesti kita tertis lah. Kalau kita tak payah orang-orang gitu, kita mimpi je, kita tengok Nabi lagu tu, lepas tu satu orang kita ingat, kita mimpi, kita tak akan kata kalau orang tu, kalau dia serupa. Setara itulah manusia ni. Nak ayat bila kita diingatkan kepada Adam, datuk kepada sekalian manusia ni, kita akan jadi tertegur. Tak jadi nak pukul. Kalau nak ingat ni atas rupanya rupa Adam. Mana orang yang dipukul ni serupa dengan Adam. Kalau Adam mu nak pukul, tak akan pukul. Sebab apa, datuk kita. Jadi hak ni serupa dengan tu. Ada yang kata balik suratihi ni balik kepada al-madhrub, orang yang dipukul. Sebab kita cerita tentang orang yang dipukul tadi, muka tu. Apa yang dilarang pukul muka? Sebab Allah menjadikan Adam serupa dengan dia, atas rupanya, rupa manusia tu. Jadi manusia ni mulia. Satu golongan yang lain dia kata balik kepada Adam, tapi hak ni lemah, kata dia. Hak ni lemah. Dia kata lemah. Tapi berapa ramai orang duduk pakar, orang kata hak tu kuat. Di sini dia kata lemah. Mana Allah menjadikan Adam atas rupanya, rupa Adam lah. Mana tidak atas rupa beruk kau gapo kau, tidak dulu. Sejak dia dijadikan lagu tu. Satu golongan lagi kata balik kepada Allah. Tetapi idafat di sini suratihi, idafat tu, idafat tashrif dan ikhtisas. Mana Tuhan buat dia ni sebagai manusia, bukan sebagai katuk puru, bukan sebagai kita kata semut, bukan sebagai apa ikut lagu apa kita kata ulat bulu kalau kita kata tak, sebagai manusia. Jadi Tuhan buat dia kejadian dia hak paling mulia apa dia? Manusia. Jadi disebutkan manusia ni ala suratihi ni, atas rupanya, rupa Allah tu, bukan makna serupa dengan Allah. Nak royak Tuhan memuliakan dia. Supaya kata Baitullah, supaya kata naqatallah dalam Quran, unta Allah. Tuhan nak anggap dia unta. Nah. Tapi apa yang kata ni dalam nahwu dia panggil idafat. Jadi idafat ni memberi makna kepada dia. Bukan idafat nak royak jadi daripada dia ke apa dak. Nak royak memuliakan unta tu. Unta tu dimuliakan. Sebab apa? Ia merupakan mukjizat diberikan kepada Nabi. Jadi mulia lebih daripada unta-unta yang lain. Tak serupa. Sebab tu dikatakan unta Allah, rumah Allah. Bukan Tuhan duduk dalam tu. Apa dikatakan rumah Allah? Sebab rumah itu diperintah oleh Allah dibuat untuk menjadi tumpuan kepada orang.
Jadi rumah tu ada keistimewaan dia sendiri. Sebab itu diidafahkan kepada Allah. Jadi hi itu, surati hi itu memang Allah. Cuma idafat tu idafat tashrif dan ikhtisas. Bukan idafat bermakna hi itu jadi punca kepada surah ke, atau surah tu jadi punca kepada hi itu ke? Tidak gitu. Semua kita kata ini cincin mah, cincin mah. Tu idafat dah tu. Cincin mah, makna cincin tu dibuat daripada mah. Adakah di sini makna rupa Tuhan tu dibuat daripada rupa? Tidak makna gitu. Sebab idafat tu apa makna? Idafat di sini tashrif dan ikhtisas. Ini hal sebut sini. Ada lagi disebutkan di tempat lain. Dia kata, ulama-ulama kata di sini ala suratihi, surati dengan makna sifatihi. Ala sifatihi. Jadi Allah menjadikan Adam atas sifatnya sebagai manusia. Antara sifat manusia yang berbeza daripada yang lain, makhluk-makhluk yang lain, ialah dia ada ilmu. Itu kelebihan Tuhan ilmu. Dia ada akal. Jadi bila makhluk ni ada akal, akal tu duduk mana? Mudah benar nak rosak kalau pukul muka. Apa yang dia sebut? Atas sifatnya, sifat manusia. Sifat manusia yang membezakan daripada yang lain, apa dia? Akal dan ilmu. Kerana ilmu itulah manusia jadi lebih. Kerana ilmu itulah manusia jadi lebih. Jadi kita pukul tempat yang menghilangkan kelebihan dia. Sebab tu dilarang. Sebab tu dilarang. Itu satu pendapat lagi. Satu lagi pendapat dia kata ni idafat ni, idafat sesuatu kepada fa'ilnya. Tu kalau nak dari segi bahasa Arab tu memang luah lah. Idafat sesuatu kepada fa'ilnya, kepada khaliqnya. Kerana Allah menjadikan Adam ala suratihi, yakni mengikut rupa yang dibuatnya. Allah yang membuat rupa Adam lagu tu. Bukan sebagainya. Bukan orang yang buat, Allah yang buat. Jadi bila Allah buat, kena beringat sikit. Kena beringat sehingga pukul tak sekali. Bapa kaki dia tu tak buat kau, tangan dia buat juga, tetapi muka dia lebih istimewa daripada tempat-tempat lain. Sebab itu disebut muka tu Allah buat secara khusus. Allah yang buat rupa manusia tu begitu. Jadi bila Allah buat, cukup comel, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kita janganlah merosakkannya. Itu sebagai peringatan lah. Itu beberapa makna. Jadi hal lain-lain itu lebih kurang itu juga. Kemudian kita pergi kepada ancaman yang dahsyat, yang teruk kepada orang yang menyiksa manusia tanpa sebenar. Sekatulah juga. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.